Pembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kita dapat menyambung kembali dan kita masih lagi berada pada bahagian pertama tafsir surah Al-Ankabut, iaitu bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada muka surat 153 dari jilid yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu menyangka bahawa mereka dibiarkan sahaja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi, dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sungguhnya Allah mengetahui orang yang benar dan sungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu menyangkakan bahawa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Dalam tafsir Al-Kashaf menjelaskan bahawa perkataan yang digunakan oleh Allah di sini ahasiba. Jadi al-hisab ni, al-hisban la yasihu ta'liquhu bima'ani al-mufradat walakin bimadamin al-jumal. Ala tara annaka law qulta hasibtu zaidan wa dhanantu al-farasa lam yakun shay'an hatta taqul hasibtu zaidan 'aliman wa dhanantu al-farasa jawadan. Jadi dalam konteks ini, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, ada perkataan tertentu yang memerlukan kepada ayat yang sempurna. Begini maksudnya, la yasihu ta'liqu ma'anil mufradat, kita tak boleh terjemahkan ayat ini melainkan kita lihat dalam konteks ayat, kerana ketentuan maknanya bergantung kepada penyempurnaan perkataan yang perlu ada dalam ayat tersebut. Contoh, kalau disebut perkataan hasibtu zaidan, saya menyangkakan Zaid. Menyangkakan apa? Wazanantu ar-rajul, saya menyangkakan laki. Menyangkakan apa? Sebenarnya ayat ini tak sempurna, jadi kita kena sempurnakan ayat dengan mengatakan hasibtu zaidan aliman, aku menyangkakan ataupun aku melihat Zaid ini seorang yang pandai, yang bijak. Ataupun zanantu rajula jawadan, aku menyangkakan lelaki yang aku jumpa itu dia seorang pemurah. Jadi perkataan hasiba dalam bahasa Arab ni dia merujuk kepada makna mengira-ngira atau menyangkakan atau menyangka. Jadi kalau sebut satu saja, dia terjemahkan begitu saja, maknanya ta'liqu ma'anil mufradat la yasih. Kalau kita terjemahkan direct pada perkataan hasiba itu atau perkataan hisban, maka ni tak betul. Dia perlu kepada konteks ayat. Jadi dalam konteks ayat ini merujuk kepada, iaitu ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maksud ayat kat sini kalau kita lihat, gharad dia adalah untuk menjelaskan apakah manusia itu menyangkakan bahawa mereka ditinggalkan begitu sahaja tanpa diuji, lalu mereka mengatakan mereka telah beriman, mereka tidak diuji melepas begitu sahaja ke? Tidak mungkin. Begitu maksud yang dikehendaki. Iaitu kata Sahibul Kashaf, hasibu tarkahum ghaira maftunin, adakah mereka menyangkakan dibiarkan begitu saja tanpa ada ujian? Kerana mereka telah mengatakan amanah, mereka telah mengatakan kami telah beriman, maka tiada ujian. Begitu maksud ayat. Menariknya bahasa Arab ini untuk tuan-tuan, bahawa kalau merujuk perkataan yang mempunyai huruf seperti ha, sin dengan ba, ni perkataan hisab. Hisab ni makna kira. Jadi kalau sebut hasuba, lain daripada hasaba, lain daripada hasiba. Contohnya orang Arab kalau sebut hasbuk, cukup. Hasbuka tu maknanya yakfi. Kalau orang bagi kita makanan, bagi tambah lagi hasbuk, kita kata makna yakfi ni lah, cukup lah. Tapi kalau sebut hasuba, wazan fa'ula, ini berarti iftakhara bihasabihi, makna orang itu berbangga-bangga dengan keturunannya. Katalah kita kata hasubar rajulu, lelaki itu berbangga-bangga dengan kedudukannya. Contohnya pada zaman sahabat dahulu, mereka berhimpun, lalu seorang saling menceritakan kelebihan masing-masing. Yang seorang bercerita tentang dia keturunan sekian, datuknya pembuka kawasan tersebut, yang ni cerita pula mereka sering menang dalam perangan, yang ni cerita kabilahnya kaya. Mereka semua
Hasuba. Mereka menceritakan tentang keturunan masing-masing. Hasuba itu perkataan hasab. Kan dalam hadis mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in, antaranya li hasabiha, tentang keturunannya, dipilih wanita tu cantiknya, keturunannya dan juga agamanya. Jadi dalam konteks ini Hasuba berarti kalau digunakan merujuk kepada berbangga dengan keturunan. Lanjutan daripada hadis yang saya sebutkan tadi, para sahabat berbangga-bangga dengan keturunan mereka. Tiba giliran Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah kita kisahkan dalam surah As-Saff tentang Nabi SAW bila beliau bertemu dengan Nabi kali pertama di Madinah itu. Jadi Salman ini berada bersama para sahabat, semua mereka hasuba bihasabihim, semua berbangga-bangga dengan keturunannya. Tiba-tiba bila sampai kepada Salman katakan anak ibnul Islam wa ibnu ibnul Islam, saya adalah seorang anak Islam, anak kepada Islam. Maka semua sahabat yang ada di situ terkejut dan merasa malu di atas kata-kata mereka berbangga dengan keturunan. Itu makna hasubah. Tapi kalau sebut hasabah tuan, itu merujuk kepada adda wa ahsa, ini merujuk kepada mengira. Tengok. Tapi kalau sebut hasibah, ini maknanya dhanna. Dan mustawayat qabul haqiqah muta'addidah. Dan penerimaan kepada menyangkakan ni pula ada macam-macam. Dia punya level tu. Ini pernah kita pelajari bahasa Arab punya kompleksnya, bahasa Arab ni punya detailnya, lantaran dia menjadi bahasa pilihan wahyu untuk Allah sampaikan kepada manusia kerana ia mampu menampung banyak makna. Maka kadang-kadang hasibah ni membawa makna waham, kadang-kadang membawa makna syak, kadang-kadang membawa makna dhan, kadang-kadang membawa makna ghalabatul dhan, kadang-kadang membawa makna yakin, kadang-kadang membawa makna qata' ni maknanya yakin dengan sebenar-benarnya. Yalah, kadang-kadang dalam bercakap ni kita boleh menyangkakan, mungkin tatawaham atau kad tasyuk atau kad tadhun atau kad yaghlib ala dhannik atau kad tatayaqqan atau kad taqda'. Jadi ini bezanya di antara penggunaan yang disebut. Maka sebab itu kata Sahibul Kasyaf dalam Al-Kasyafnya perlu merujuk kepada konteks ayat, siaqul ayat, sehingga datang makna yang dikehendaki. Baik, masih lagi saya nak bawakan kepada tuan-tuan berkaitan surah ni dengan surah yang lalu, seperti kita memahami bagaimana Allah menyatakan sikap manusia dalam ayat ini. Dan satu yang menarik lagi dikemukakan oleh Imam Al-Biqai dalam tafsirnya Nazmud Durar, iaitu pada menyatakan kaitan peristiwa dalam ayat ini, iaitu manusia menyangka-nyangkakan. Maka Imam Abu Ja'far bin Az-Zubair, iftatahat suratul Qasas bizikri imtihan Bani Israel bi Fir'aun wa ibtila'ihim bi dhabi abna'ihim wa sabrihim ala azim tilkal mihnah. Thumma dzakara ta'ala husna aqibatihim wa thamara sabrihim wa jarra ma'a dhalika mimma huwa minhu lakin infasala an umumihi bil qadiyati imtihan bi qadiyati imtihan Musa bi firaqihi halat tufuliyah wa ibtida'i rada' wa sabriha ala alim dhalikal madhaq hatta raddahu ta'ala ilaiha ajmala raddin wa ahsana. Ini nak menceritakan tentang ujian yang berlaku dalam kehidupan manusia dalam bab menyangka-nyangka ini pada ayat yang kedua. Itu kata Abu Ja'far bin Az-Zubair bahawa surah yang lalu Al-Qasas dimulakan dengan menceritakan fitnah, dan saya telah jelaskan kepada tuan-tuan, fitnah ni merupa penganiayaan, kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun ke atas Bani Israel, antara lain membunuh anak lelaki dan menghina ataupun memalukan anak-anak perempuan. Akhirnya Bani Israel dapat memetik hasil kesabaran dalam bentuk kemenangan dan kesudahan yang baik. Dan dikemukakan juga beberapa penjelasan tentang ujian yang dihadapi oleh ibu kepada Musa, Umi Musa alaihissalam, yang mana Allah telah mengilhamkan kepadanya untuk mencampakkan bayinya ke dalam bakul, letak dalam laut ataupun sungai, dan bagaimana ujian itu berlaku. Jadi kata fitnah yang digunakan dalam ayat ini, dan kemudian menceritakan tentang bagaimana telah dewasanya dan diakhiri pula dengan kesudahan yang baik. Dan ada juga kisah yang dikemukakan dalam surah Al-Qasas lalu, kisah tentang Qarun, ujian yang dihadapinya, tetapi yang ini berakhir dengan kesudahan yang buruk, iaitu Qarun yang minta kepada Nabi Musa agar dikurniakan kekayaan, akhirnya berakhir kehidupannya dengan penghinaan, iaitu ditelan oleh bumi. Fakhasafna bihi wa bidaril ard. Itu surah Al-Qasas yang lalu. Jadi dengan demikian, surah Al-Qasas itu membuktikan bahawa ujian merupakan sunatullah terhadap hamba-hambanya. Walaupun Allah telah mengetahui keadaan mereka sebelum mereka diciptakan, tapi sunatullah bertujuan menampakkannya di alam nyata sampai mereka dapat menyaksikan sendiri bahawa demikianlah keadaan mereka, dan akhirnya membawa kepada kesedaran pengakuan akan wajarnya hukuman daripada Allah SWT. Inilah beza di antara akidah Ahli Sunnah dengan akidah Mu'tazilah. Kalau kita baca dalam Al-Kasyaf, kita ikut apa yang disebut, berbezalah daripada apa yang dikemukakan di sini dalam perspektif para ulama Ahli Sunnah, iaitu pengetahuan Allah ni sebelum ia berlaku, bagaimana ia berlaku, semuanya dalam pengetahuan Allah yang bersifat ihatatuhu ta'ala bikulli syai'. Jadi kalau surah Al-Qasas menghuraikan perkara tersebut sambil mengisyaratkan kepada Nabi SAW bahawa baginda akan ditimpakan ujian, iaitu meninggalkan tanah tumpah darah baginda, dan mengalami pula ujian yang terbesar yang dialami oleh para Nabi yang lalu, dan akan memperoleh ganjarannya, yang menegaskan bahawa Allah akan membalikan baginda ke tanah tumpah darahnya
itu, iaitu Mekah. Nah, jadi selepas ini semua, barulah pada awal surah ini ditegaskan tentang sunnatullah berkaitan manusia dan keimanan mereka. Demikianlah kaitan seperti yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Ja'far Ibn Nazubair, disebut oleh Al-Imam Al-Biqai dalam tafsir Nazmud Durar. Jadi hubungan awal surah ni dengan akhir surah yang lalu, iaitu surah Al-Qasas, kalau kita perhatikan bagaimana Allah Ta'ala menyebut dalam hujung surah Al-Qasas ni, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Jadi dapat kita lihat permulaan surah Al-Ankabut ini, Allah terus mulakan dengan alif lam mim dan menyebutkan apakah manusia hasibana su'ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi permulaan surah ini dapat kita lihat apakah manusia menyangkakan bahawa mereka dibiarkan begitu sahaja dan mengatakan kami telah beriman, walau dengan mengucapkannya dari waktu ke waktu atau terus menerus, sedang mereka tak diuji oleh Allah SWT dengan berbagai-bagai cara yang dikehendakinya. Jadi apakah mereka menduga demikian, padahal sungguhnya kami bersumpah bahawa kami telah menguji, iaitu mengenakan berbagai bentuk ujian kepada orang sebelum mereka, sebelum Nabi Muhammad SAW yang kita ceritakan surah Al-Qasas tadi. Jadi ini kaitannya. Jadi dengan adanya ujian tersebut, dia pasti mengetahui orang yang benar dalam ucapan, sikap, perbuatan, walau kebenarannya sekali, dan mengetahui pula as-siddiqin, iaitu orang yang sangat mantap dan berulang-ulang kebenarannya sehingga tidak terpengaruh sedikit pun dengan ujian dan cubaan itu. Di sudut yang lain, sungguhnya dia juga mengetahui orang yang berbohong walau sekali, dan mengetahui pula para pembohong yang sangat mantap dan juga berulang-ulang pembohongannya itu sehingga sedikit saja ujian dialaminya, imannya nanti langsung luntur dan hilang. Jadi bila kita lihat penggunaan perkataan yuftanun ni diambil perkataan fatana, yang pada mulanya perkataan fatana ni seperti diterjemahkan oleh Imam Al-Asfahani dalam Mufradat, ia bererti membakar emas untuk mengetahui kadar kualitinya, maknanya membuang bahan benda asing daripada emas itu supaya kita dapat ambil yang purenya. Jadi kata yang sama lahir kata fitnah dalam makna konteks yang lebih luas, digunakan dalam Quran dalam erti masukkan ke neraka atau masukkan dalam siksaan. Ini dapat kita lihat contohnya surah Az-Zariyat ayat ke-13-14. A'udzubillahi minasyaitanirrajim yaumahum 'alan nar yuftanun dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Hari pembalasan adalah hari ketika mereka difitnah. Fitnah ni makna apa? Maknanya dibakar, dimasukkan ke neraka, dan dikata kepada mereka, rasakanlah fitnahmu, iaitu seksa yang diperuntukkan untuk kamu. Inilah yang dahulu kamu minta disegerakan. Jadi kata fitnah ni juga digunakan berdasarkan penggunaan ini dalam erti ujian, sama ada ujian nikmat ataupun ujian kepayahan, kesulitan. Sebab itu kita lihat dalam surah Al-Anbiya contohnya ayat 35, a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami menguji kamu, keburukan ke kebaikan ke semuanya fitnah, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Dan nampaknya kat sini Allah menyebut ujian itu mencakupi bab kewajipan beragama dan juga termasuk di situ kesusahan. Jadi bila kita lihat kembali pada ayat kedua ni, yuftanun, dia menggunakan bentuk pasif, yuftanun, maknanya mereka tidak diuji, yuftanun atas wazan yuf'al, mabni lil majhul, dan pelakunya tak disebut, iaitu ni antara ayat dipanggil sebagai bab mubahamat, tak disebut. Kenapa tak disebut? Kerana ini satu perkara yang pernah kita pelajari, antara lain merujuk kepada adab dengan Allah Taala ketika menyebut perkara-perkara bersifat negatif, maka diajar kita untuk tidak membuat berkaitan dengan Allah walaupun hakikatnya ia daripada Allah juga. Jadi para ulama beza pendapat tentang maksudnya. Dia memahami makna siksaan ini dengan demikian, maksudnya ujian yang berlaku di kalangan musyrikin Mekah, iaitu kalau kita lihat dalam tafsir Al-Baghawi sebagai contohnya, sebab nuzulnya surah Al-Ankabut ni antara lain iaitu bila sebahagian daripada kaum muslimin masih tidak berhijrah ke Madinah, lalu datang perintah kepada mereka untuk berhijrah. Ikhtalafu fi sabab nuzuli hadhil ayah. Qala Sya'bi nazalat fi unas kanu bi Makkah kad aqarru bil Islam fakataba ilaihim ashabu Rasulillah annahu la yuqbal minhum iqrar bi Islam hatta yuhajiru fakharaju wa amidina ila al-Madinah fatabi'ahum musyrikun faqataluhum faminhum man qutil wa minhum man naja fa anzalallahu tabaraka ta'ala hataini al-ayataini. Bahawa ayat ini berkaitan dengan asbab nuzulnya, kata Imam Al-Baghawi, satu yang disebut bahawa kaum muslimin yang berada di Mekah pada masa itu yang telah masuk Islam tapi mereka tidak berhijrah, maka sahabat-sahabat Nabi berada di Madinah menulis kepada mereka mengatakan tak sempurna iman kamu selagi tak berhijrah, kerana tak cukup setakat mengikrarkan, dia perlu diikuti dengan tindakan. Bila mereka nak berhijrah ke Madinah, maka mereka telah dikejar oleh kaum musyrikin dan akhirnya sebahagian mereka telah dibunuh oleh kaum musyrikin, sebagainya selamat. Maka Allah menurunkan dua ayat ini yang menunjukkan kepada kita tentang ujian yang berlaku itu. Di sini Asyur mengatakan ini adalah penyiksaan oleh kaum musyrikin di Mekah. Dia menguatkan pendapat itu dengan penutup ayat yang ketiga yang menunjukkan kepada kita maksudnya, maka sungguhnya Allah mengetahui orang yang benar dan sungguhnya dia mengetahui pula para pembohong. Jadi
Jadi difahami dalam ayat ini, kita dapat lihat dalam dua pendekatan. Yuftanun dalam arti diuji dengan berbagai bentuk ujian dalam kewajipan beragama, sama ada bentuk positif ataupun negatif, ataupun dia berkaitan dengan peristiwa yang berlaku kepada umat Islam ketika mereka ditindas di Mekah ataupun mereka nak berhijrah, maka dikenakan tindakan kepada mereka. InsyaAllah lebih lanjut saya akan huraikan yang kuliah akan datang. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.